Okey. Kan. Baik. Kita tengok sungai dan tasik. Kepentingannya. Okey, iaitu okey, sungai dan juga tasik kepentingannya. Okey, nyatakan 3 persamaan kepentingan sungai dan tasik. 3 persamaan. Cuba bagi tahu. 3 persamaan sungai dan tasik. Yang pertama adalah untuk apa? Okey, iaitu menjana, okey, penjanaan kuasa apa? Penjanaan kuasa kuasa hidroelektrik. Betul? Betul kan? Penjanaan kuasa hidroelektrik. Itu sungai pun ya, tasik pun ya. Itu. Boleh. Iaitu pelancongan dan rekreasi pun boleh. Ya, okey. Pelancongan dan rekreasi juga boleh. Sama. Kepentingan tasik dan sungai yang sama ialah pelancongan dan rekreasi. Okey. Dan yang ketiga iaitu membekalkan sumber protein. Membekalkan sumber protein. Jadi inilah dia kita kata sebagai kepentingan. Okey, kepentingan sungai dan tasik. Ini 3 kepentingan persamaan dia. Baik. Dan kemudian kita lihat yang kedua. Berdasarkan salah satu jawapan anda di satu tu, okey, berdasarkan salah satu, fahami, okey, fahami dia punya kehendak soalan. Berdasarkan salah satu jawapan anda, okey, sama ada penjanaan kuasa hidroelektrik atau pelancongan rekreasi ataupun membekalkan sumber protein, huraikan cara untuk mengekalkan keadaan tersebut. Untuk mengekalkan sungai dan tasik sebagai penting untuk pelbagai kepentingan. Macam mana nak mengekalkannya? Okey, baik. So, bagaimana cara nak menjawab soalan seperti ini? Baik. So, kita ambil ayat dia, iaitu cara untuk mengekalkan. Okey, mengekalkan keadaan tersebut. Okey, sekejap. Okey. Cara untuk mengekalkan keadaan tersebut adalah kita perlu apa? Perlu buat apa? Kita perlu memelihara sungai dan tasik daripada apa? Daripada daripada pencemaran. Ya, pencemaran. Itu cara dia. Kita boleh kekalkan sungai dan tasik sebagai penjanaan kuasa hidroelektrik ke, sebagai pelancongan dan rekreasi ke, sebagai membekalkan sumber protein ke, jika kita dapat pelihara sungai dan tasik daripada pencemaran. Ya. Yo, betul. Ya, betul. Sungai tasik daripada pencemaran. Jadi, usaha ataupun tindakan, tindakan seperti mengelak penebangan hutan, penebangan hutan dan pembuangan sampah. Pembuangan sampah, tindakan seperti mengelak penebangan hutan dan pembuangan sampah dapat dapat menjaga ataupun dapat memelihara sungai dan tasik daripada pencemaran. So itulah cara dia. Nak ambil boleh ambil. Nak ambil boleh ambil sekarang. Kamu boleh tulis di bawah tu, bawah buku teks ke. Tulis pakai pensel je, jangan pakai pen. Tu buku pinjaman. Ataupun boleh juga tulis di mana-mana kertas ataupun buku geografi kamu. Kalau dah siap bagi tahu. Dah siap bagi tahu.
Okey, kalau dah tulis dah ya. Kita nak pergi pada soalan seterusnya. Okey. Okey, Syamin pun dah, Gwen pun dah. Okey. Okey. Dapat Okey, kita nak pergi kepada soalan C. Okey, soalan C iaitu jawab soalan yang berikut. Ini soalan-soalan ni biasanya soalan-soalan yang keluar dalam bentuk bahagian B ataupun bahagian C. Cikgu, Ya, memang akan keluar. bukan memang akan keluar. Kalau keluar bentuk dia macam ni lah. Cikgu kata akan keluar. Ya, yelah akan keluar lah. Tapi tak tahulah bila. Tak tahu bila. So kita kena prepare. Kita kena bersedia. Okey. Contohnya, jawab soalan yang berikut. Soalan dia yang pertama. Okey, fahami kehendak soalan. Soalan tanya, mengapakah lurah sungai ya? Lurah sungai. Lurah sungai itu maknanya okey, bentuk sungai. Bentuk sungai okey di peringkat hulu berbentuk V. Baik. Macam mana nak jawab cikgu? Baik, harus diingat soalan geografi sama macam soalan sejarah, perlu dijawab dalam bentuk ayat. Ya, perlu dijawab dalam bentuk ayat yang sempurna. Jadi, kita boleh bina ayat. Baik. Baik, lurah sungai ya di peringkat hulu. Di peringkat hulu berbentuk V. So, ini cikgu ambil daripada soalan. Okey, berbentuk V. Okey, berbentuk V kerana okey, aliran sungai okey, yang bukan laju. Kalau laju kenderaan. Kalau aliran sungai bukan laju ya, aliran sungai yang deras. Aliran sungai yang deras. Okey. Okey, kerana aliran sungai yang deras telah menghakis okey, dasar sungai. Dasar sungai okey menjadi okey bentuk sebegitu ataupun bentuk V. Okey, bentuk kejap. Okey, berbentuk V. Okey, begini. So punca utama kenapa okey sungai berbentuk V di peringkat hulu sebab aliran sungai yang deras tu dia menghakis dasar sungai menjadi bentuk V. Dia begitu. Okey. So itu lurah sungai. Okey, itu soalan nombor 1. Nak ambil sekarang. Men ambil men. Kau jangan duduk diam je. Ambil. Right. Okey. Itu soalan yang pertama. Okey, C1. Soalan C2. Bagaimanakah tasik ladam terbentuk? So kita akan bina. Baik, kamu tahu kan tasik ladam. Tasik ladam tu adalah tasik yang berbentuk seperti ini. Dia macam ni. Dia begitu. Tasik ladam. Dan kenapa dia boleh terbentuk begini? Kerana okay, jom kita isikan jawapan dia. Baik. So kalau kita lihat bagaimana untuk menjawab soalan ini. Okey, tasik ladam. Okey, tasik ladam terbentuk. Okey. Terbentuk akibat proses okey, hakisan dan pemendapan di okey di likuan sungai. Okey. Yang menyebabkan
yang menyebabkan sebahagian sebahagian sungai terputus. Terputus. Jadi kita akan buat bahagian sungai yang terputus. Terputus akan menjadi kita kata takungan air. Takungan air takungan air iaitu tasik ladang. Tasik ladang. So macam tu. Sekejap cikgu adjust dia punya ni ya. Ini dia. Tasik ladang terbentuk akibat proses hakisan dan pemendapan di likuan sungai yang menyebabkan sebahagian sungai terputus. Bahagian yang terputus akan menjadi takungan air iaitu tasik ladang. Boleh dapat? Kalau kita ikutkan senang cerita, sebenarnya kalau kita boleh bayangkan, sebenarnya sungai itu dia begini. Kita tahu dia begini kan. So kadang-kala apabila dia hakisan berlaku kat sini dan pemendapan hakisan pun berlaku kat sini menyebabkan dia tercantum. Dia tercantum. Bila tercantum menyebabkan sungai itu dia akan bersambung kat sini. Sungai itu bersambung dekat sini dan ke bawah ni menyebabkan kawasan ini terputus. So bila terputus menyebabkan ini yang jadi tasik ladang. Bahagian tepi itu akan jadi tasik ladang. Macam itulah. Sebenarnya. Maknanya kenapa dia berlaku? Kerana proses hakisan dan pemendapan. Hakisan dan pemendapan di likuan sungai. Baik. Seterusnya, mengapakah delta terbentuk di muara sungai? Mengapa delta terbentuk di muara sungai? Baik, tahu kan delta? Ke tak tahu delta tu apa? Tahu apa tu delta, men? Macam tak ingat. Macam tak ingat. Mana macam tak ingat? Memang tak ingat. Bukan macam lagi dah. Memang tak ingat tu. Okey. Baik. Mungkin ramai yang lupa tentang bentuk delta betul. tu. Ramai yang lupa. Almaklumlah kan. Banyak sangat makan semut. Jadi lupa lah. Okey. Baik. Tu je kan? Baik. So inilah dia delta. Okey. Delta ni ialah kawasan mendapan di muara sungai. Ini kawasan ni. Ini delta. So ini adalah delta. Timbunan mendapan berlaku akibat aliran sungai semakin perlahan. Jadi ombak-ombak yang besar ini, ombak-ombak daripada laut akan menyebabkan mendapan itu berkumpul lalu membentuk delta. Inilah dia. Inilah dia delta tu. So mendapan kita kata mendapan berlaku akibat aliran sungai yang nak keluar ke laut, namun ombak telah menghalang mendapan itu daripada masuk ke laut, jadi dia berkumpul di muara sungai. So itulah kita kata sebagai delta. Jadi bila kita dah tahu macam mana nak jawab soalan tu, cikgu. Nak jawab soalan itu, kita akan buat seperti seperti ini. Baik, mengapa delta terbentuk di muara sungai? So kita kata delta, kita zoom lagi. Delta terbentuk di muara sungai. Kerana mendapan timbunan mendapan kerana timbunan mendapan berlaku di berlaku di hujung sungai. Hujung sungai. Hujung sungai. Titik. Kemudian mendapan itu terkumpul. Terkumpul akibat dihalang. Dihalang oleh arus laut. Dihalang oleh arus laut. Menyebabkan
terbentuknya delta. So itulah dia kalau kita kata sebagai jawapan bagaimana untuk menjawab soalan. Okey. Akibat dihalang oleh arus laut menyebabkan terbentuknya delta. Itu cara-cara dia. Okey. Dapat? Okey. Dapat tak? Saya tengah menyalin. Aliu. Salin lah. Okey, so Jigru dapat. Okey. Dah. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Soalan yang keempat. Okey, di bahagian manakah hakisan sungai banyak berlaku? Okey. Kalau kita lihat hakisan sungai ni banyak berlaku, okey, mungkin di peringkat hulu dan juga di peringkat tengah. Sebab soalan tanya di bahagian manakah hakisan sungai banyak berlaku. Jadi kita tahu kalau kita nak dapatkan maklumat tu kita kena tengok balik kepada maklumat yang telah diberi dalam buku teks, iaitu tentang aliran sungai. Okey. Baik. So kalau kita lihat ini adalah pembentukan hakisan dan pemendapan. Okey. Dan juga kita lihat okey. Kalau kita lihat terbentuk peringkat hulu sungai terbentuk lubang periuk akibat hakisan. Dan peringkat tengah sungai berlaku hakisan sungai. Nampak tak? Cikgu. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk peringkat hilir sungai tiada hakisan. Ya, tiada hakisan berlaku di peringkat hilir sungai. Maka kalau kita lihat di sini kita dah tahu jawapan dia, iaitu jawapannya adalah peringkat hulu dan peringkat tengah. Jadi kita kena make sure tentang dapatkan kepastian tentang di bahagian manakah hakisan sungai banyak berlaku. Jadi kita akan letakkan jawapan bahagian hulu sungai dan tengah sungai. Tengah sungai berlaku banyak hakisan. Titik. Macam tu. Bahagian hulu sungai dan tengah sungai berlaku banyak hakisan. So kita letakkan kedua-duanya lah. Baik. Soalan seterusnya. Soalan yang kelima. Mengapakah pemendapan berlaku di bahagian hilir sungai? Okey, kita ambil balik ayat soalan tu. Pemendapan berlaku di bahagian hilir sungai. Hilir sungai. Kerana aliran sungai yang semakin perlahan tidak mampu menolak mendapan, akhirnya mendapan terkumpul. Bagus Gwen. Ini jawapan kamu ke jawapan cikgu sekolah kamu bagi? Jangan-jangan kedua-dua. Jangan-jangan kedua-dua pula. Amin. Baik. Baik. Pemendapan berlaku di bahagian hilir sungai kerana aliran sungai yang semakin perlahan. Ya, betul. Yang semakin perlahan menyebabkan mendapan terkumpul terkumpul di hilir sungai. Yes, begitu. Pemendapan berlaku di bahagian hilir sungai kerana aliran sungai semakin perlahan menyebabkan mendapan terkumpul di hilir sungai itu. Jadi
Itu kenapa pemendapan berlaku di bahagian hilir sungai. Nak ambil, sila ambil. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Kalau dah, tulis dah . Okey, kalau dah tulis dah . Dah. Okay, dah. Dah apa, Min? Tak menyalin pun, asyik minum je. Apa kata? Cikgu lah kata. Mana ada? Ingat, Min. Don't drink and drive. Apa maksud tu? Do not drink sambil membawa kenderaan Bukan. Jangan minum sambil memandu. Macam mana memandu, saya dekat rumah? Iyalah, itulah. Baik. Itu tak ada cikgu. Lesen lagi tak ada. Baik. Terangkan 3 kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Okey. Sebagai sumber protein. Okey, kita tengok gambar pun kita tahu. Okey, gambar ini adalah penjanaan kuasa hidroelektrik. Ni jana kuasa hidroelektrik. Yang ini sebagai rekreasi. Dan yang ini adalah untuk membekalkan sumber protein. Maka kita boleh tulis jawapan dia. Yang pertama iaitu penjanaan kuasa hidroelektrik. Yang kedua sebagai iaitu untuk rekreasi dan pelancongan. Dan yang ketiga iaitu membekalkan sumber protein. Begitu jawapan dia. Okey, dapat semua? Dapat. Alhamdulillah. Maka kita telah pun tamat seluruhnya iaitu bab yang ke-7. Bab 7 ni senang sebenarnya. Tentang sungai. Tentang sungai ni memang senang lah. Tapi selepas ini tak senang. Apa pula tak senang, Gwen? Selepas ni kita belajar penduduk di Malaysia. Penduduk di Malaysia. Okey. Okey, Gwen. Daripada tadi cikgu nak tanya tapi tadi kamu tak ada. Okey, iaitu nak tanyalah Gwen. Kamu ni memang orang Cina Sarawak ke ataupun kamu mix? Dengan Ini Sarawak. Ya. Saya tengok macam Melayu je dia ni. Apa pula Melayu? Betul lah, Melayu lah. Mix dengan suku kaum mana? Mana ada Melayu? Mana ada Melayu? Yang Melayu itu kau, Min. Nampak? Okay. Oh, Iban dan Cina. Okey, baik. Iban dan Cina. Macam Amin pun mix juga. Amin mix apa, Min? Saya Arab dengan Malaysia. Arab dengan Malaysia kau? Arab dengan Malaysia. Mix juga. Okey. Jadi cikgu pun mix juga. Cikgu mix apa? Mix ayah dan ibu. Allah. So mix ayah dan ibu, jadilah cikgu. Ayah dan ibu. Tak payah nyanyilah. Yap. Dah gelap Lagu dah. tu saya suka. Okey, baik. Okey.